Surat. Surat? Surat apa ni? Webinar? Jemputan sebagai moderator webinar isu kehebat aktiviti. Bila ni? Jemputan sebagai panel webinar. Surat apa ni? Jemputan sebagai panel webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada malam yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah konsep kemahiran aras tinggi kebat dalam kurikulum bersepadu tahfiz KBT. Sebelum saya memulakan perbincangan, pada hari ini saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada para hadirin sekalian. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, saya mulakan ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Siti Musfirah binti Abdul Wahab. Saudari Siti Musfirah merupakan mahasiswi daripada Program Sarjana Muda Pendidikan Islam, Pengajian Islam di Universiti Malaya. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudari Siti Musfirah. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua lagi bergaya iaitu Saudara Muhammad Adik bin Jamil. Saudara Muhammad Adik merupakan mahasiswa daripada Jabatan Al-Quran dan Hadis Universiti Malaya. Selamat datang juga saya ucapkan. Dan kita ada seorang panel nampak bermalu tetapi petah berkata ya, iaitu Saudari Nur Izzati binti Hamdan. Okey, Saudari Nur Izzati merupakan mahasiswi daripada Program Sarjana Muda Pendidikan Islam Pengajian Al-Quran Universiti Malaya. Selamat datang juga saya ucapkan. Okey. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Okey, kurikulum bersepadu tahfiz KBT adalah kurikulum yang digubal berdasarkan kurikulum tahfiz Al-Quran dari pelbagai institusi pendidikan agama yang diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Jawatan Kuasa Kurikulum Agama Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam LEPAI dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Okey, KBT ini telah mula dilaksanakan sejak tahun 2015 lagi. Okey, seterusnya KBT ini dia menggabungkan dua komponen utama, dua komponen mata pelajaran tahfiz Al-Quran dengan sebahagian mata pelajaran sedia ada dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Di mana KBT ini juga ada di bawah tema iaitu tahfiz model ulul albab. Okey, tema merupakan gabungan antara kurikulum bersepadu tahfiz KBT dengan program ulul albab yang berasaskan pendekatan Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik. Okey. Kemudian kemahiran berfikir disebutkan secara jelas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 sebagai salah satu daripada 6 aspirasi yang ingin diterapkan kepada setiap pelajar di Malaysia.
Jadi kemahiran berfikir aras tinggi KBAT bermaksud satu keupayaan berfikir untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi serta berupaya untuk mencipta sesuatu. Kemudian dua pembahagian klasifikasi hierarki pemikiran Anderson iaitu KBAR dan juga KBAT ini turut diguna pakai dalam kurikulum bersepadu tahfiz KBT. Okey, termasuklah seperti mana yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen standard kurikulum DSK bagi mata pelajaran Hifz Al-Quran ini. Okey, oleh hal demikian, timbul isu mengenai konsep KBAT ni dalam KBT. Hal ini kerana ada persoalan terutamanya mengenai status mengingat yang diklasifikasikan sebagai KBAR dalam taksonomi Anderson. Sedangkan DSK Hifz Al-Quran menetapkan sasaran bagi pelajar untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam masa 5 tahun dan peruntukan waktu yang besar diberikan iaitu antara 12 hingga 16 waktu seminggu. Bergantung pada tahap tingkatan pelajar. Baiklah. Untuk hari ini soalan saya kepada panel yang pertama. Pada pendapat saudari Siti Musfirah, apakah status terkini isu KBAT ni dalam KBT di Malaysia? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator, saudari Akma, terusnya para panel, Nurizati dan Muhammad Adib, dan mudah-mudahan para penonton sekalian dirahmati Allah sekalian. Baiklah, kita akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini mengenai status quo isu kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT dalam KBT. Saya akan menerangkan 3 perkara, iaitu yang pertama, kedudukan konstruk mengingat pada bahagian aras rendah. Kedua, taksonomi yang diguna pakai tidak menghubungkan elemen keterikatan dengan Allah. Ketiga, tiada panduan khusus yang sama dengan disiplin ilmu KBT dalam mengetengahkan contoh pengaplikasian KBAT. Okey, hadirin. Kemahiran berfikir aras tinggi merupakan satu agenda yang sangat penting dalam sistem pendidikan kebangsaan selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Amalan pelaksanaan yang mengintegrasikan KBAT ini telah merentasi keseluruhan mata pelajaran termasuk dalam KBT juga. Namun begitu, dalam sistem pendidikan di Malaysia, terdapat mata pelajaran yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah di mana subjek-subjek ini tidak perlu diterjemahkan terlebih dahulu melalui falsafah pendidikan Islam termasuk kurikulum bersepadu tahfiz. Status yang kita hadapi sekarang ialah apabila KBT ini, taksonomi yang diguna pakai ini meletakkan mengingat pada bahagian yang paling bawah. Hadirin, perlu kita ingat, mengingat ayat Al-Quran bukanlah seperti subjek yang lain, iaitu mengingat kata-kata kunci seperti subjek pendidikan Islam. Sebagai contoh, mengenai takrif puasa, pelajar yang pertama boleh memberikan takrif menahan diri daripada lapar dan menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Manakala pelajar yang kedua boleh membicarakan bahawa puasa ialah menahan diri daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari daripada makan, minum beserta niat. Kedua-dua pelajar ini menggunakan kata kunci yang sama tetapi susunan kata kunci tersebut agak berbeza. Oleh yang demikian, dalam Al-Quran kita tidak boleh menghafal ayat ke belakang ataupun ayat ke depan. Akan tetapi pelajar memerlukan menghafal ayat Al-Quran daripada ayat demi ayat serta perkataan demi perkataan, malah tidak boleh diubah dengan baris. Perkara ini juga disebut dalam artikel konsep kemahiran berfikir aras tinggi KBAT dalam kurikulum bersepadu tahfiz KBT melalui Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Selain itu, proses pelaksanaan KBAT yang guna pakai kerangka pemikir dari sarjana barat ini bermotifkan elemen keduniaan semata-mata dan tidak menghubungkan elemen keterikatan dengan Allah. Perkara ini disebut juga atau disokong dalam artikel isu dan permasalahan PDP pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT dalam amalan pengajaran guru menurut pandangan Ibn Khaldun. Ini jelas kita dapat lihat bahawa hala tuju dalam kurikulum KBT ialah berpandukan falsafah pendidikan Islam di mana falsafah ini menguraikan pendidikan Islam merupakan suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Hadirin, Islam menekankan kepada manusia prinsip pemikiran semestinya berasaskan kepada dua elemen iaitu akli dan nakli, di mana sesuatu pemikiran yang ingin dilaksanakan itu mesti tidak boleh lari daripada wahyu ilahi. Dalam mukadimah Ibnu Khaldun ada menghuraikan kerangka yang persis seperti kebat iaitu aklu tamizi, aklu tajribi, aklu nazari dan asbab wal musabab. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun ini serupa taksonomi malah mempunyai makna yang lebih advance kerana setiap istilah yang digunakan dalam bahasa Arab mempunyai makna yang lebih mendalam. Akhir sekali ialah isu yang berkaitan dengan tiada panduan khusus yang mengetengahkan contoh pengaplikasian kebat dalam subjek KBT termasuk tiada dalam dokumen tersebut. Hadirin, berkaitan dengan tiada panduan khusus kebat untuk KBT dalam dokumen rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia, disiplin ilmu KBT sememangnya tidak sama seperti disiplin ilmu yang lain seperti mana artikel konsep kebat dalam KBT pada bulan Disember menyatakan kajian kepustakaan telah dibuat terhadap dokumen rasmi KPM mengenai kebat dalam KBT. Namun, tiada panduan khusus bagi subjek yang mempunyai disiplin ilmu yang sama seperti KBT. Manakala di dalam dokumen Lembaga Peperiksaan hanya terdapat panduan untuk subjek pendidikan Islam sahaja. Jadi sudah terang lagi bersuluh sekiranya satu item pun tidak diberikan bagaimana para guru ingin merujuk atau menjadikan panduan dalam melaksanakan kebat dalam KBT secara tepat, telus dan sebagainya. Oleh yang demikian, status quo yang kita bicarakan pada hari ini bukan ibarat seperti tin kosong yang bunyinya kuat tiada apa isi, sedangkan isu pada hari ini perlu diperjelaskan dengan lebih lagi supaya kita mampu mendapat manfaat. Sekian, saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah terima kasih kepada saudari Siti Mesyuar atas perkongsian yang sangat padat dan jelas daripada beliau sebentar tadi mengenai status terkini isu kebat dalam KBT ini di Malaysia. Okey, seterusnya saya ingin beralih kepada panel yang kedua. Okey, bolehkah saudara Muhammad Adli mengemukakan pandangan saudara mengenai implikasi isu kebat dalam KBT di Malaysia? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator majlis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak beritahu yang saya akan membentangkan 4 implikasi di mana 2 daripada implikasi ini merupakan implikasi positif dan dua lagi merupakan implikasi negatif. Okey, next slide. Okey, sebelum bercakap tentang implikasi, maka saya ingin menunjukkan satu dapatan daripada Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs di mana di dalam jurnal tersebut terdapat satu kenyataan yang secara umumnya mengatakan bahawa kebat ini memang ada dalam subjek hifz Al-Quran. Kalau kita meneliti aktiviti yang dijalankan dalam subjek hifz Quran ni, adanya aktiviti fiqh ayat di mana di dalam aktiviti tersebut pelajar akan diminta oleh guru mengeluarkan kefahaman, pengajaran ataupun adab yang boleh didapati daripada ayat tersebut. Selain itu juga, maka melalui fiqh ayat ini akan berlaku proses menganalisis dan menganalisis ni salah satu daripada kebat. Oleh itu, jika pelajar mempunyai kemahiran menganalisis Al-Quran, sudah tentu akan mendatangkan implikasi yang positif. Okey, kita berpindah kepada implikasi yang pertama. Implikasi yang pertama ialah pelajar akan menjadi insan yang mampu untuk menjana idea baru dan membuat keputusan yang jitu berdasarkan ilmu digariskan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, jika ada isu berkaitan dengan alam sekitar, macam ada masalah alam sekitar, pencemaran apa semua, seorang pelajar yang mempunyai kemahiran menganalisis ayat-ayat Al-Quran akan mampu untuk mengeluarkan cadangan ataupun penyelesaian yang berdasarkan Al-Quran untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku. Implikasi yang kedua ialah memantapkan lagi proses dalam membina insan kamil. Insan kamil ataupun insan kulli menurut istilah Profesor Syed Nakib Al-Atas adalah insan yang beradab. Kalau kita lihat istilah adab ini, kita akan dapat samakannya dengan istilah
berpendidikan. Istilah adab ini merangkumi dari sudut akal dan juga kelakuan. Pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi dalam diri pelajar dari sudut akal dalam pendidikan akan menjadi lebih lengkap. Maka dengan lengkapnya akal pelajar, maka pelajar boleh menghubungkannya dengan kelakuan diri pelajar. Maka dengan itu pelajar mampu menjadi seorang insan yang kamil. Okay, sebelum berpindah kepada implikasi negatif, saya ingin menyatakan sebuah dapatan daripada Jemaah Nazir yang mengatakan di sebuah sekolah iaitu SMKA Kedah, guru tidak mengambil berat terhadap aktiviti fi ayat. Maksudnya melalui kenyataan ini kebat dalam hifz Al-Quran kurang diberi perhatian. Maka melalui pernyataan ini kita tengok implikasi yang ketiga iaitu implikasi negatif jika guru tidak melaksanakan kebat dalam hifz Al-Quran ataupun dengan kata lain tidak melaksanakan fi ayat lah. Okay, implikasi yang ketiga ialah matlamat pelaksanaan KBT dan FPI gagal dicapai. Kalau kita tengok matlamat KBT ada dinyatakan untuk memaksimumkan keupayaan berfikir serta berfikiran inovatif dan kreatif. Kalaulah fi ayat ini tak dipraktikkan, maka peluang untuk pelajar memaksimumkan keupayaan berfikir itu akan menjadi terhad. Maka dengan itu matlamat ini tidak tercapai dan mungkin KBT ini menjadi salah satu kegagalan di dalam pendidikan Islam di Malaysia. Okay, implikasi yang terakhir ataupun implikasi yang keempat adalah pelajar gagal memahami Al-Quran dengan betul dan menyerumuskan ke dalam kesesatan yang nyata. Mungkin antara pelajar tahfiz ada yang mahu macam cari maksud ataupun faham Al-Quran. Namun disebabkan fi ayat tidak dilaksanakan, maka pelajar tersebut akan cuba untuk faham ayat Al-Quran tapi dengan kefahaman mereka sendiri tanpa ada guru yang membetulkannya. Maka perkara ini akan menyebabkan kesesatan dalam diri pelajar. Kalau kita bercakap tentang isu tentang kesesatan ni, perkara ini boleh menjadi merebak ke dalam masyarakat. Kalau pelajar tu dah keluar dari sekolah dan pegang title tahfiz ni, masyarakat boleh jadi akan ada yang percaya bulat-bulat dengan apa yang dikatakan oleh pelajar. Kalau pelajar sampaikan pemahaman sesat dan masyarakat percaya, maka rosaklah agama kita dan masyarakat kita. Okey, itu saja daripada saya. Kembali ke moderator majlis. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian pendapat yang jelas daripada panel kedua kita mengenai implikasi isu kebat ni dalam KBT. Okey, nampaknya isu ini amat hangat dan juga untuk kita kupaskan dan bincangkan pada hari ini. Okey? Okey, baiklah. Sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga ataupun panel kita yang terakhir. Okey. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan status terkini isu kebat ni dalam KBT di Malaysia. Bolehkah saudari Nur Izzati mengulaskan sedikit tentang cadangan yang relevan ataupun menambah baik berkaitan isu kebat ni dalam KBT? Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator kita. Okey, bagi menjawab soalan saudari tadi iaitu cadangan untuk memperbaiki ataupun menambah baik kebat dalam KBT ni. Jadi untuk cadangan yang pertama ialah mewujudkan taksonomi pembelajaran sendiri bagi KBT. Sebenarnya idea atau cadangan ini pernah dilontarkan oleh seorang ustaz di sekolah tahfiz. Beliau mengatakan bahawa kita kena ada ubah suai kerana pendidikan Islam ataupun pengajian Islam ni dia berkait dengan nas-nas yang qat'i, benda-benda yang telah ditetapkan. Jadi kita tak boleh nak kreatif, nak analyse pendidikan Islam secara bebas. Kita kena ada had-had ataupun mungkin taksonomi yang juga ada prinsip Islam di situ. Jadi kita kena reka yang baru. Jadi bagi menepati taksonomi yang mempunyai prinsip Islam, mungkin boleh dicadangkan untuk mewujudkan satu taksonomi khas kepada KBT. Kerana mungkin orang awam di luar sana yang tidak pernah mengetahui taksonomi itu apa ataupun baru mengetahui apa itu taksonomi Bloom, taksonomi Anderson, taksonomi Bloom Anderson.
Jadi bila mereka tak tahu, bila mereka tak kaji, mereka akan fikir bahawa budak-budak tahfiz ni hanya belajar kemahiran-kemahiran yang rendah sahaja. Sedangkan kita tahu menghafal subjek lain dengan menghafaz dalam disiplin ilmu tahfiz ialah dua benda dan tahap yang berbeza. Jadi untuk kita sangkal dakwaan tersebut dan untuk membawa orang awam memahami bagaimana menghafaz dalam disiplin ilmu tahfiz itu adalah tahap yang tinggi ialah melalui kita mewujudkan taksonomi pembelajaran sendiri bagi KBT ini. Jadi bila kita ada taksonomi sendiri untuk KBT ini, kita boleh menerangkan ataupun menjelaskan bahawa sebenarnya menghafaz dalam KBT ini ataupun khusus kepada subjek hifz Al-Quran ini bukanlah pada tahap yang rendah. Jadi itu untuk cadangan yang pertama lah. Untuk cadangan yang kedua adalah dengan mengutamakan ataupun menekankan subtema pemikiran dalam KBT. Maksudnya selain daripada kita memberi cadangan ataupun komen mengenai kemahiran di dalam taksonomi itu, bagaimana kalau kita sendiri menambah baik kaedah pengajaran ataupun cara-cara bagaimana kita nak menghasilkan produk-produk tahfiz yang berkualiti itu sendiri. Di mana adalah dengan kita menekankan lagi dari aspek melahirkan para hufaz yang holistik sama ada dari segi kemahiran mengingat sehinggalah mencipta. Okey, sebagaimana yang ada dekat slide, ada 9 subtema dalam pemikiran KBT. Seperti yang kita tahu, sekiranya pelajar-pelajar tahfiz ni sememangnya mengikuti ataupun menepati kesemua 9 subtema pemikiran dalam KBT ni, akan pastilah mereka sebenarnya sudah bersedia ataupun sudah didedahkan dengan kebat yang dimaksudkan pada awal perbincangan tadi. Kerana apabila kita kaji dengan teliti kesemua 9 subtema ini dari menghafaz Al-Quran tanpa pakej sehinggalah menggabung jalin hafazan dengan ilmu sains, sebenarnya sudah lengkap kesemua taksonomi yang kita guna sekarang dah. Dan apabila sudah lengkap ke-9 subtema sebenarnya sudah mewakili 4 sudut yang berbeza iaitu kekuatan ingatan, bacaan Al-Quran, hafazan Al-Quran dan gabung jalin ilmu. Jadi cadangan yang mampu diutarakan adalah bagaimana sekolah tahfiz itu sendiri menyampaikan ataupun menekankan subtema pemikiran dalam KBT ini. Bagaimana guru-guru ataupun muadib-muadib ni hendak memastikan bahawa ilmu itu betul-betul sampai kepada pelajar tahfiz ni. Jadi untuk cadangan yang kedua ialah dengan menekankan subtema pemikiran dalam KBT itu sendiri. Okey, seterusnya untuk cadangan yang ketiga adalah mengemaskini ataupun menyemak sukatan atau silibus untuk subjek hifz Al-Quran. Jadi mungkin orang luar ataupun orang awam tidak mengetahui bahawa KBT ni bukan sekadar menghafaz Al-Quran tetapi sebenarnya ada mata pelajaran tambahan yang lain juga. Dan dari mata pelajaran tambahan lain itu ada terdapat sukatan dan silibus mereka yang tersendiri. Okey, sebagai contohnya, pecahan dalam subjek hifz Al-Quran itu sendiri ada tasmih, ada tahdir, ada fiqh al-ayat. Jadi misalnya dalam fiqh al-ayat jadi pelajar kena terang intisari ayat hafazan yang telah dihafaz di hadapan seorang ustaz. Sebagaimana yang saudara Adib telah jelaskan tadi. Jadi kita boleh wujudkan ataupun kita kemaskini satu silibus baru ataupun sukatan baru untuk kita buat aktiviti kepada pelajar bagaimana kita nak hubung kait iaitu gabung jalin ayat-ayat hafazan tu dengan subjek-subjek teras yang lain. Contohnya dalam bahasa Melayu, Math, Sains dan subjek-subjek yang lain. Jadi adalah dengan kita mempelbagaikan lagi aktiviti dalam subjek hifz Al-Quran itu. Jadi sebagai contohnya kita boleh buat satu aktiviti yang berpusatkan murid iaitu kalau ikutkan asalnya pelajar kena tasmid dengan ustaz ataupun guru kan. Jadi bagaimana pula kalau kita buat aktiviti pelajar tasmid dengan pelajar sendiri. Jadi selain daripada kita dapat uji pelajar tu betul-betul hafal atau tidak, kita dapat juga melatih pelajar menjadi fasilitator dalam kalangan pelajar sendirilah. Jadi untuk cadangan ketiga ialah dengan mengemaskini ataupun menyemak silibus untuk subjek hifz Al-Quran dengan mempelbagaikan lagi aktiviti kepada pelajar. Okey, untuk yang terakhir, cadangan yang terakhir adalah
dengan mengemas kini item contoh pentaksiran kemahiran berfikir aras tinggi sekolah menengah bidang kemanusiaan. Sebenarnya cadangan ini boleh dilaksanakan melalui kita mewujudkan item contoh pentaksiran kebat bagi subjek hifz Al-Quran seperti mana subjek lain, subjek pendidikan Islam dan subjek yang lain. Sebagaimana saudari Musfira ada sebutkan juga tadi, beliau mengatakan bahawa tidak ada dokumen panduan khusus yang mengetengahkan contoh pengaplikasian kebat dalam subjek KBT. Jadi kalau ikutkan, kita tak boleh nak menggunakan item contoh pentaksiran kebat subjek lain, contohnya pendidikan Islam untuk subjek KBT. Walaupun mungkin segelintir orang awam ataupun orang luar menganggap bahawa pendidikan Islam ni sama je dengan KBT, tetapi sebenarnya tidak. Kita kena ada juga satu panduan yang khas untuk subjek hifz Al-Quran ni supaya pentaksiran KBT ni akan lebih efisien. Jadi pihak KPM sepatutnya menyediakan dokumen rasmi yang khas mengenai kebat dalam KBT ni agar sekurang-kurangnya ada satu panduan ataupun rujukan bagaimana nak melaksanakan kebat dalam KBT ni. Okey, insya-Allah itu sahaja cadangan, balik ke moderator kita. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih atas cadangan yang mantap, jelas, padat daripada panel kita yang ketiga. Okey. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini yang sudah hadir dan juga menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, nampaknya masa yang mencemburui kita ya para hadirin sekalian. Okey, sebelum saya berakhir ingin saya simpulkan tentang tajuk forum kita pada hari ini. Kesimpulannya, taksonomi Anderson diterima sebagai kerangka asas pemikiran aras tinggi dan aras rendah, namun boleh disesuaikan mengikut disiplin ilmu KBT. Ketiga-tiga panel hari ini berpendapat bahawa mengingat dalam hafazat Al-Quran tidak sama dengan mengingat yang dimasukkan dalam taksonomi Anderson. Okey, di mana ketiga-tiga panel ini juga mengutarakan pendapat untuk mewujudkan item pentaksiran yang berasaskan kebat khususnya dalam subjek KBT, terutamanya mata pelajaran hifz Al-Quran. Oleh hal demikian, hafazat Al-Quran diiktiraf sebagai sebahagian daripada kebat dan bukannya kebar. Okey, baiklah. Anak dusun pasang pelita bunga dedap di atas para. Jari disusun, maaf dipinta, andai tersilap patah bicara. Semoga kita bersua lagi di lain hari insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.